Okey. Okey, so selamat sejahtera. Okey. So kita sambung ah. Okey, tajuk hari ini unit 3 tingkatan 4. Prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Okey. So this one is prinsip bukan nilai keadilan and then keprihatinan itu bukan nilai keprihatinan. So you must understand sebab kadang-kala bila bagi soalan pelajar tulis nilai keadilan nilai keadilan sometimes dan mereka cipta nilai baru Zul nilai keprihatinan. Understand? So no, this one is prinsip. Nampak? Boleh Okay. So as you Okay. So topik dia okay. Prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. So that means topik ini dia punya cerita adalah macam inilah. So dalam kehidupan kita akan muncul satu jangka masa di mana kita kena buat keputusan. So maksudnya keputusan means kita ada satu masalah dan kita kena buat keputusan. Azan keputusan. So kita buat keputusan berdasarkan prinsip apa? So ada dua prinsip yang diberitahu dalam you punya sukatan lah, iaitu prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Nampak tu? Boleh Nilai yang mereka bagi adalah nilai dia bagi nilai rational, maksudnya mengikut situasi lah kita kena berfikir. Sebab rational means kita boleh berfikir. Lepas itu kasih sayang, nilai kasih sayang. Nampak? Nilai baik hati, nilai kejujuran dan nilai keberanian. Nampak? Ini adalah nilai yang dicadangkan dalam buku teks kamu lah. Boleh Okey, nampak. So you tak perlu risau sangatlah. Azan ini cadangan nilai Okey, nampak. Tapi dalam buku cadangan nilai dia bagi macam ini tetapi dia tak tulis perkataan nilai dekat depan tetapi dalam exam bila kamu tulis jawapan pastikan kamu ada tulis perkataan nilai di hadapan nilai. Nampak And then if possible bukan possible memang kamu kena avoid bila tulis penerangan dan sebagainya, avoid gunakan nilai universal itu. Kamu gunakan, jangan buat ayat dengan menggunakan nilai universal. Azan, so must be very careful lah. So ini peraturan yang terbaru lah last year. Azan, so mereka tak galakkan nampak tu. So kadang-kadang kita sebagai guru, kadang-kadang kita pun tak setuju sangat. Tetapi apa nak buat? Azan, so bila mereka sudah melaksanakan satu dasar, kita tak boleh go against. Understand? So kita try to avoid. Understand? Nampak? Kalau boleh jangan tulis. Cari perkataan lain. Okay? Nampak tu? Okay. So the first bahagian itu, kamu ada prinsip keadilan dalam membuat keputusan. Okay? Prinsip keadilan dalam membuat keputusan. So maksudnya, kalau kamu membuat keputusan menggunakan prinsip keadilan means, apa dia? Azan, prinsip dia dalam membuat keputusan. At the same thing, you have next contoh dia, contoh prinsip keadilan dalam membuat keputusan. Then after that, you will go back to prinsip keprihatinan pula dalam membuat keputusan. Dan sama juga, you ada contoh dia. Understand? So this the bahagian pertama lah. Azan, okay. So step by step kita bacalah apa yang ada dalam buku. Try to understand setiap satu. Azan.
Okay. So prinsip keadilan dalam membuat keputusan means sikap dan tingkah laku individu dalam hubungan antara manusia untuk menegakkan kesaksamaan dengan keseimbangan dalam pemikiran, pertuturan, perasaan dan perlakuan. Cikgu baca ini, ingat cikgu boleh ingat semua ini ke? Understand? If I'm a student also, as a teacher also, I cannot remember the whole thing there. Understand? Nampak tu? Okay, so you as a student, remember the important points lah. So, kalau kamu prinsip keadilan, so selalu ingat macam inilah. Keadilan means, cikgu bagi clue lah. Kalau keadilan means, you nampak ni? Ni. Benda ini kamu nampak dekat mahkamah. Nampak? Then keadilan means dia ada logo macam ini ya. Jangan kamu ingat ini logo ini juga digunakan oleh Barisan Nasional lah. Nampak? Menegakkan keadilan. Maksudnya you boleh nampak dia mesti balance, seimbang. Dia tak condong mana-mana lah. Dia tak berat ke mana-mana, dia balance. Maksudnya adil. Something like that lah. Boleh Okay, maksudnya adil means kamu selalu ingat law lah. Law, adil. Understand? Nampak tu. So strict, tegas, adil. Justice. Nampak macam itulah. Boleh Okay. So kamu ingat benda ni lah. Adil Understand? Okay. So go back to this. So keadilan means adalah justice. Dalam bahasa Inggeris, keadilan itu adalah justice. Nampak? Cikgu selalu gunakan dua bahasa sebab some of you bahasa Inggeris kamu is better than bahasa Melayu. Azan, Okay, nampak tu. So tugas cikgu adalah, so saya terpaksa gunakan kaedah kamu lah. Understand? So prinsip keadilan means justice. So you berpegang teguh kepada prinsip keadilan bila buat keputusan. So maksudnya adil means class. So the first prinsip itu menegakkan kesaksamaan. So semua orang adalah sama. So maksudnya you adalah orang yang tengok semua orang sama. Adil. Nampak? So macam cikgu lah. Kalau saya guru, kalau saya adil means I don't see you pelajar Melayu kah, pelajar Cina kah, pelajar India kah, pelajar Iban kah, pelajar Kadazan kah. Understand? Nampak tu? Okay? So I cannot see the difference. Semua orang adalah sama. Azan, okay, nampak tu. So bila kita menegakkan kesaksamaan means kita adalah seimbang, kita balance dalam pemikiran kita, pertuturan, perasaan dan perlakuan kita. So maksudnya we don't give condong mana-mana, kita seimbang, all the time balance. Sebab kita menegakkan kesaksamaan. Nampak? Boleh Okay, then prinsip keadilan melibatkan sebarang perbuatan adil, fair. Kita adalah fair. Fairness lah. Terhadap diri sendiri. So kita adil kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Nampak? Tu konsep dia. Adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Nampak? Okay, next. Dalam membuat keputusan, saya akan gunakan apa? Dalam membuat keputusan untuk sesuatu dilema moral. So dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita akan hadapi dilema moral. Okay, dilema moral. So I want you to know what is dilema moral tau. Okay, dilema moral means kita cerita macam inilah. What is dilema moral? So cikgu beritahu kamu. Dilema moral means kamu akan hadapi satu situasi. Satu situasi di mana dia ada
Dua cara saja. Let's say lah. Understand? Dan kamu rasa dilema means susah untuk membuat keputusan mana satu you nak pilih. Sebab dua-duanya lebih kurang okey. Understand? So in a negative way, kita cakap macam inilah. Tengok dia cakap apa? Satu masalah. Dilema means satu masalah yang mengkaitkan. Yang mengkaitkan dua kemungkinan. Dua kemungkinan. So, dua keputusan lah, kedua kemungkinan di mana kedua-duanya boleh diterima. Kedua-duanya boleh dikatakan boleh diterima. Nampak? Very difficult to choose between both. Zen, apa itu lagu tutu. Nampak? Nampak. Dua. Nampak tu. Boleh mau pilih itu Kanmani ke atau itu apa nama dia? Ketiga ke? Understand? Nampak situasi macam itu. End of the day. Dua-dua tak tahu mana satu mau pilih. Understand? So you are in the dilemma. Understand? So kalau dalam peribahasa dia kata macam ini. Very difficult to make decision, no? Understand? Iaitu dia kata macam inilah. Di luar mati emak. Di luar means ada satu dalam mulut lah. Sesuatu dekat mulut. Kalau kamu mau. Kalau you luahkan benda itu, ibu kamu akan matilah. Something like that. Lepas itu, you tak boleh telan pun. Kalau ditelan, mati bapa. You kena simpan dalam mulut saja berapa lama. So it's very burden. Betul? Don't know which one to do. Understand? Telan pun tak boleh. Luar pun tak boleh. Nak buang pun tak boleh. Telan pun tak boleh. Understand? Kalau luar, emak mati. Kalau telan, bapa mati. Kau simpan saja lama-lama. So you can see okay. So boleh nampak situasi macam itu. Okay. Di luar mati emak, ditelan mati bapa. Understand? So you know lah sekarang kenapa individu tersebut menghadapi masalah. Mau pilih Khadijah ke, mau pilih Kanmani. Understand? Sebab dia rasa dua-dua penting. You can't see the difference, no. Understand? Nampak? So situasi macam itu. Tapi ini orang, dia akan guna prinsip keadilan sebagai nilai asas dia. Kalau dia pakai prinsip keprihatinan punya, dia ada prinsip keprihatinan means, so dia akan gunakan prinsip itu sebagai nilai asas. So don't get confused. Prinsip keadilan dalam you only see the kesamaan. So, kadang-kadang kamu nak tulis, you ingat you boleh tulis semua ini. Yang ini ada dalam buku teks lah. So saya suruh kamu salin saja, baca buku teks, salin. First. Then after that, you masuk kelas, saya akan terangkan setiap satu mana penting. Sebab itu, you kena beri perhatian semasa guru kamu mengajar. Understand? Okay, nampak. So, saya explain setiap satu. So, sangat detail. Nampak? So, bila cikgu ajar, very precise. Understand? Okay, nampak. Then, kalau kamu gunakan prinsip keadilan means, anything also, kamu nak adil untuk diri kamu pun adil, untuk orang lain pun adil. Bukan adil untuk diri kamu saja. Orang lain you couldn't be bothered, no. Understand? Adil means for everybody adil lah, for you also, and for others. Nampak? And then,
bila situasi dilema moral, very difficult situation to make decision, so pada masa tu kamu terpaksa gunakan prinsip, kamu akan gunakan prinsip keadilan. Boleh? Okay, now we go for the contoh. Kadang-kadang mereka boleh tanya soalan tahu. So kalau dia tanya sangat detail, cikgu takut student tak boleh jawab. Understand? Tapi tugas kamulah, baca dululah. Understand? So jangan takut. Okay, contoh contoh ada dekat sini, contoh prinsip keadilan, macam mana kamu gunakan prinsip keadilan, dan contoh amalan pun ada dekat sini. So satu, kamu tidak berat sebelah. Kamu bukan berat sebelah means kamu tahu, dalam English orang kata you're not biased. Sebab semua kamu nampak same what. So you're not biased. So let's say memilih calon. Macam dalam sekolah, guru-guru kadang-kala kita kena pilih calon ketua pengawas. Understand? Post yang banyak pelajar suka lah. Dia adalah ketua student. Nampak pemilihan calon. So dekat sini saya not biased. Anybody can lah. Dia layak means boleh. Understand? Kecuali dalam sekolah saya, semasa saya sekolah, SMK St. John's, Kuala Lumpur. Sekolah saya ada sistem macam ini. Pada masa pengetua. So sekolah punya sistem adalah siapa nak bertanding, pilihan raya tahu sekolah saya. Pilihan siapa nak bertanding untuk jadi ketua pengawas. Okey, kemukakan you punya borang calonan lah. So macam pilihan raya juga. So you beri borang pencalonan kamu. Then after that, sudah diterima. Tengoklah kalau 3 orang. Okey, 3 orang. Okey, then following Monday. Okey, Tuesday, Wednesday. 3 hari ini, kamu kena berucap dalam perhimpunan. Berucap. Understand? Ini lebih kurang macam US, UK semua macam itu. Calon presiden itu, dia kena, atau calon Perdana Menteri lah, selesai. Prime Minister ke Presiden ke, dia mesti bagi ucapan. So, 3 orang bagi ucapan, then dalam ucapan itu, apa yang akan kamu buat kalau kamu jadi ketua murid? What you are going to do? So, people want to see plan kamu untuk samalah macam US. Mereka tengok apa dasar kamu akan bawa dan sebagainya, apa you are going to bring. Then, mereka convince, then on next Friday, going to be election. So, Monday, Tuesday, Wednesday, 3 orang ini akan bercakap lah. So, kamu diberi peluang untuk bercakap. So, semua equal, semua bercakap. Understand? Not bias. Understand? Tapi dalam Malaysia, saya tak mau cerita lah. Understand? When it comes to media utama semua, selalu mereka tunjukkan siapa you tahu. Understand? Sepatutnya bagi semua voice out apa plan mereka untuk rakyat, and biar rakyat yang menentukan. Understand? Pemilihan calon. So, you are not biased. Understand? Same goes to dalam soal memberi ganjaran atau hukuman. Ganjaran means kalau kamu buat performance kamu bagus, kita bagi ganjaran, reward. Kalau kamu buat salah, bagi hukuman. So, bagi ganjar reward ke atau hukuman, saya tak bias. Saya tak berat sebelah kepada sesiapa. Nampak? Sama. Sebab keadilan. Next, layanan yang saya bagi adalah sama rata. So, equal treat or nampak? Understand? So, that means apa dia? Saya bagi layanan sama rata, saya tak kira status sosial kamu dan juga saya tak kira sosioekonomi kamu. Status sosial dekat sini adalah lebih kepada, so dalam masyarakat, kita ada pangkat, ada orang yang ada pangkat lah. Dan ada orang yang ada darjat, dia berdarjat tinggi lah. Understand? Nampak pangkat, darjat semua, so we don't see all that. Faham? Status sosial dia. Understand? Macam you tahulah orang India lah. Orang India semua, dia ada kasta semua dalam negara India kan? Understand?
So dia darjat dia lain. Understand? Something like that. So ini status social kamu. So kita panggil dia dalam bahasa Inggeris your social rank. Nampak? Social rank. Dia adalah, understand, keturunan apa keturunan tu, kasta semua. Understand? I don't see all that nonsense. Next, tanpa mengira sosioekonomi means. Sosioekonomi ini adalah dia akan tengok dua elemen, unsur ekonomi dan sosial. Ekonomi and social means kemasyarakatan. Nampak? So maksudnya you bilang masyarakat mana, lepas itu ekonomi pun, kedudukan ekonomi. Maksudnya you punya pendapatan lah. Sosioekonomi means lebih kepada unsur ekonomi kemasyarakatan. So dalam Malaysia kita panggil dia, macam yang miskin tu kita panggil B40. Understand? So kita guna istilah macam ini dalam Malaysia lah. Understand? Tapi dalam negara India kita panggil macam middle class family, higher class family, lower class family. Understand? Social rank dia maksudnya dia adalah macam kasta dan sebagainya lah, darjat dia, pangkat dia. Understand? So I don't see all this sebab saya pakai prinsip keadilan means saya tengok semua orang adalah sama. I respect individual rights. Nampak? So, hak individu means saya tak tengok sama ada dia OKU ke atau golongan kurang bernasib baik. Golongan kurang bernasib baik means kita panggil the unlucky ones. So, dalam dunia memang kita ada unlucky one lah. Pada golongan macam ini, unlucky ones, kurang bernasib baik, there's something wrong. Azan, mungkin kedua-dua ibu bapa dia meninggal dunia, so dia jadi anak yatim piatu, so berkurang bernasib baik dalam hidup dia lah. Understand? Nampak? Okay, something like that. Azan. So menghormati hak individu means saya akan pastikan OKU pun ada kemudahan. So OKU ini mereka perlukan kemudahan lah untuk mereka, so kita sediakan macam parking untuk mereka, tandas khas untuk mereka, semua kita sediakan. So kita layan semua orang sama, kita hormati semua orang punya hak. Azan, kita sediakan keperluan untuk golongan kurang. Very lucky, tetapi disebabkan oleh pandemik COVID, kedua-dua ibu bapa meninggal dunia dan dia terus jadi anak yatim piatu. Understand? So kurang bernasib baik. Understand? Nampak tu. So orang-orang ini semua ada keperluan, so kita cuba memenuhi keperluan semua orang lah. So mereka, jangan kita pentingkan orang tertentu dan kita abaikan mereka. No. Everybody's right, kita respect. Understand? Dan next adalah adil dalam agihan atau dalam mengagihkan sumbangan atau bantuan. So kalau kita nak bagi contribution or kita nak bagi bantuan lah, macam mangsa banjir, understand? So kita fair. Ini pun kita tak tengok siapa mereka lah, semua kita hulurkan bantuan, understand? Untuk mangsa banjir. Lepas tu kita ada juga rakyat yang berkeperluan. Rakyat yang berkeperluan means ada golongan rakyat dalam negara kita, mereka comes under rakyat berkeperluan. Yang ini semua cikgu beritahu kamu, personally lah, kalau saya adalah orang kaya, you see, kalau saya jutawan, orang kaya lah, well to do lah, understand? So well to do means saya boleh memenuhi keperluan saya sendiri. So saya nak anak saya berpendidikan tinggi agar dia ada knowledge, lepas tu dia boleh take over saya punya business. Nampak? Understand? So daripada kecil saya ada duit, so saya boleh
hire semua cikgu yang terbaik dalam pasaran, dan anak saya dapat education the best. And dia memang rajin, let's say, dia produce results, understand. Adakah saya nak, oh you got all straight A's, go for scholarship. No need. Father jutawan buat apa mau scholarship, betul? Understand? Saya sendiri boleh. Dan saya adalah orang yang berkemampuan boleh bagi beasiswa kepada orang lain. Understand? Okay, nampak tu. So, maka, tapi there are pelajar miskin. So, sebab itu, kamu kena faham kenapa bila kamu apply untuk beasiswa semua dan juga untuk APDM kamu semua, pendapatan ibu bapa semua atau isi rumah ditanya. Kenapa? Government have to have record. Understand? Nampak? Tetapi berlaku juga situasi di mana ada ibu bapa yang tipu. Maksudnya dia punya pendapatan lain, dia cakap dia lain. Understand? Dan kadang-kadang saya tengok APDM, saya terkejut. Understand? With this income, they can survive. Understand? Nampak? Dia bagi begitu kurang. Understand? Saya tahulah understand apa niat mereka. Understand? Nampak tu. So, normally kerajaan kena tengok pendapatan ibu bapa dan sebagainya, terutamanya dalam soal pemberian tempat dalam universiti dan sebagainya. Kalau ibu bapa dia kaya sangat, you tak bagi dia tempat, dia ada result tapi tak bagi tempat pun tak apa. They are affordable, they can send the children to private. Understand? Nampak tu. So kita tengok betul-betul rakyat yang berkeperluan. People in need. Nampak? Dan the last one, bersikap rasional. Ini yang cikgu mahu. Right? You put that bersikap rasional. So you tulis soalan structure tak apa tahu. Bersikap rasional, you just give the points. Tetapi when it comes to essay, jangan buat ayat bersikap rasional like that, cannot. Because ini di nilai. So you cannot struct ayat pakai perkataan nilai universal 18. Understand? So last year punya peraturan. Boleh sama ada dia akan di continue this year, we don't know. So try to avoid lah. Bersikap rasional Okay, nampak? Contoh tak apa. Azan, sebab itulah kalau you buat sistem macam ini, student nanti keliru. Azan, so kamu bersikap rasional, maksudnya kamu akan analisis situasi, you akan fikir, you akan tengok semua situasi. Sebab you want to be adil means you have to analisis situasi. Lepas tu kamu kena membuat pertimbangan moral. Okay, so kamu kena buat pertimbangan moral. Nampak? Dapat? Okay. So ini okay. Okay. Dalam beberapa contoh situasi, macam mana you gunakan amalan kamu lah. Macam mana kamu amalkan prinsip keadilan. So dia ada bagilah contoh situasi dan contoh amalan dia. Nampak? Okay, now we go for the second one. Kita panggil dia sebagai keprihatinan. Kalau keadilan mean justice. Okay, okay, now we go for prinsip keprihatinan. So keprihatinan means kelas. Kita panggil dia sebagai concern. Yang dia ada dalam Google, tengok concern lah. So, kamu adalah orang yang sangat concern, sangat prihatin. Kerajaan prihatin means
Okay. So, semasa buat keputusan, saya gunakan prinsip keprihatinan means perlakuan yang memberikan pertimbangan moral. So, bila saya nak buat keputusan semua, saya banyak buat pertimbangan moral. Understand? Pertimbangan moral. So, maksudnya moral consideration. Understand? Okay, nampak tu. So kamu kena tahu bila saya membuat pertimbangan moral banyak. Keadilan means we only see justice. So here kita akan buat pertimbangan moral means, so kita tengok darjah dia, darjah betul. Kalau prinsip keadilan means 100% betul. Darjah kebetulan, darjah kesalahan. Kita tengok. So kita consider benda itulah. Consideration. Nampak? Moral consideration. Nampak tu? Dalam melaksanakan peranan atau kewajipan terhadap orang lain. Nampak? So kadang-kala keprihatinan, cikgu bagi contohlah. Kata pelajar itu datang lewat. Understand? Selalu datang lewat. So we have to, kita tak hukum dia lah, kita tanya dia. Understand what exactly. So kalau dia ada valid reason, so we have to consider and we need to help them. Understand? So kita panggil dia pertimbangan moral. Understand? So kita mesti tahu. Understand? Okay, nampak. Sebab kadang-kala pelajar itu buat sesuatu kesalahan, dia mungkin ada sesuatu lah. Understand? So kita kena tengok pertimbangan moral sometimes. Even sometimes ada pelajar yang kamu boleh nampak dia suddenly pukul kawan. Then bila bawa kes itu, biasalah guru disiplin dia kena siasat lah. Understand? So cikgu, dia cakap benda yang tak betul cikgu, saya tak boleh tahan cikgu, saya. Dan kalau tengok budak yang tumbuh itu memang dia ada masalah keluarga, let's say. The parents just broke up atau divorce dan sebagainya. So dia ada gangguan emosi sedikit, and pada masa itu dia sedang beremosi itu, pada masa itu kawan pula kacau dia pun tak tahu, kawan pun tak tahu dia punya situasi lah, maka dia pun pendiam dan sebagainya. So something like that lah. So budak itu buat salah, why? Dan kadang-kadang you boleh nampak ada pelajar yang disebabkan single parents dan sebagainya, mereka menagih kasih sayang. Maksudnya dia tak ada belayan kasih ibu dan sebagainya. So you boleh nampak dia datang sekolah, dia mau attention. Understand? So sometimes kalau kita nak laksanakan kewajipan kita sebagai guru disiplin also, sometimes kita tak boleh, kalau keadilan means I don't see who you are, buat salah means confirm. Tapi kalau keprihatinan means you concern, you menyiasat secara detail, something like that lah. So you buat pertimbangan moral dalam melaksanakan peranan atau kewajipan terhadap orang lain. So lepas tu kamu mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam situasi. Apa situation dia exactly? So we have to see all that. Understand? Situasi yang dihadapi oleh orang tersebut lah. Understand? Nampak? Sebab itu kalau kes bunuh dan sebagainya. Kalau orang buat jenayah, selalunya polis mau tengok dia punya intention, kenapa dia buat macam itu. Intention. So mereka kena siasat. Tengok situasi orang itu. Understand? Okay, nampak tu. So banyak kadang-kadang ada juga berlaku di mana ibu bapa dia marah. Understand? Anak buat salah. So kadang-kadang dia tolak anak itulah. So anak tu jatuh, lepas tu kan mungkin dia jatuh dan tempat yang tak sepatutnya dia kena dan boleh meninggal, like that also got case, no? Understand? So it's not intentionally mereka plan nak bunuh anak lah. Understand? So dia tak ada intention macam itu. So itu macam like accident happen. So something like that lah. So kita kena, orang keprihatinan ini dia lain sikit lah. Dia ambil masa untuk fikir, mendalami dan sebagainya. So mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam situasi yang dihadapi. So you tengok situasi dia. Dan dalam membuat keputusan, you adalah orang yang berpegang teguh kepada. So maksudnya kamu akan gunakan prinsip, maksudnya kamu ada nilai keprihatinan lah. Understand? Nilai jangan bukan nilai universal lah. So kamu ada like sikap berperi kemanusiaan banyak. Understand? Nampak tu?
So maka kamu akan buat keputusan berdasarkan prinsip keprihatinan. Sebab kalau berperi kemanusiaan means kamu ada approach berbeza. Pendekatan yang kamu gunakan berbeza dan kamu ada sikap pemaaf, forgive people. Siapalah yang tak buat mistake kan, understand. First time dia buat, mungkin kamu ada forgiveness and all that. Understand? Lepas itu generous, understand? Semua sikap-sikap baik kamu adalah. Understand? Nampak tu. So you are not so strict. Tapi keadilan means you extremely strict. You don't give room for anything. Strict. Understand? Very strict. Understand? Tapi keprihatinan means lain. You akan buat pertimbangan moral, you akan pertimbangkan situasi yang dihadapi dan banyak situasi itu you akan gunakan keprihatinan sebab kamu selalu berada dalam situasi kemanusiaan. Benda penting untuk kamu lah. The whole thing is inside the textbook. So you remember apa yang cikgu gariskan lah. Understand? So jangan takut kalau tadi kamu tak sempat untuk gariskan sebab recorded what? Then you can refer back. Understand? So kita gunakan TMK dengan beretika. Understand? Gunakan maksimum teknologi. Okay, dan next contoh dia. So you boleh nampak. Contoh dia adalah berperi kemanusiaan. Kalau dia prihatin means dia berperi kemanusiaan. Berperi kemanusiaan means kita panggil insane. Bahasa Inggeris cakap macam tu lah. Azan, so you boleh nampak kalau berperi kemanusiaan means kamu ada sikap simpati. Kamu akan menunjukkan amalan dia, contoh amalan dia adalah sikap simpati terhadap mangsa bencana. Lepas tu kamu mengambil kira keperluan golongan kurang bernasib baik. Understand? Okay, next kamu akan menunjukkan perasaan kasih sayang. So kamu sayangi flora, fauna, all that. Dan kamu juga sayangi sesama insan. Nampak tu? Boleh? Kepentingan diri sendiri. So kadang-kadang kamu pentingkan kebajikan orang lain daripada diri sendiri. Tapi jangan keterlaluan lah. Understand? Okay, nampak? Okay. So maksudnya kalau kamu ada prinsip keprihatinan means, of course lah kamu akan libatkan diri dalam program kesukarelawan. Understand? Volunteer work semua buat. Dan kamu menyediakan keperluan asas kepada golongan yang memerlukan. Orang yang memerlukan makanan dan sebagainya. Nampak? So macam semasa banjir tahun lepas kan ada banjir dan sebagainya, kamu boleh nampak banyak orang masak untuk mangsa banjir. Menyediakan keperluan asas. Makanan adalah keperluan asas. So mereka sediakan untuk golongan yang memerlukan. Duduk atas bumbung dan sebagainya kan. Azan, so you boleh nampak rakyat dia menjaga kebajikan orang lain. Azan, okay. Lepas itu dia ada sikap kepedulian. Sikap kepedulian means adalah orang yang ada sikap ambil peduli lah. Ambil peduli means dia macam keprihatinan jugalah. Maksud dia. Nampak tu? You tak boleh buat saja, understand? So you akan cuba bantu golongan yang memerlukan bantuan. Dan bila kamu nampak haiwan teraniaya, you cuba bantu dan selamatkan even haiwan. Bukan saja manusia, haiwan pun kamu cuba selamatkan. Understand? Okay, nampak. So kamu ada sikap inilah kepedulian. Understand? Macam ada anak jiran, kamu tahu yang dia anak itu didera dan sebagainya, dikurung dan sebagainya, tidak diberi makanan dan sebagainya, haiwan itu semua. Then you don't diamkan diri, tahu? You will make report. You report to the jabatan kebajikan masyarakat dan sebagainya untuk selamatkan mangsa dera kanak-kanak tersebut. Understand? Okay, nampak. Then after that kamu adalah pemurah. Pemurah means adalah kamu adalah orang yang sangat generous. Suka bantulah. Boleh very generous. So maksudnya kamu boleh nampak suka bantu means bantuan kewangan normally apabila diperlukan. Juga meluangkan masa, sacrifice time, korbankan masa untuk bantu orang lain. Nampak? So ini semua adalah apa yang kita panggil
contoh prinsip keprihatinan. Understand? Dan dia ada bagi contoh dan juga amalan dia. Understand? How you practice lah. Okay, done. Okay, next. Apakah kepentingan membuat keputusan berpandukan prinsip keadilan? Apa kepentingan dia? Okey, ingat ini adil lah. Nampak tu? Justice . So maksudnya dia tidak jejaskan. Kenapa kita kena gunakan prinsip keadilan adalah agar dia tidak jejaskan kepentingan orang lain. Dan kita nak jaga rights, human rights . So jaga hak kemanusiaan sejagat. Sejagat means satu dunia lah. Sedunia . Understand? Lepas itu mengelakkan perselisihan faham. Understand? Sebab kamu adil means kamu same kepada semua. Understand? So nobody should salah faham tentang diri kamu lah. Because saya buat keputusan memang adil untuk semua. Nampak? I don't see. So perselisihan faham. Bila nasib golongan yang tertindas. So kadang-kadang orang miskin ini tertindas saja. Ada golongan yang miskin dan sebagainya, mereka terus tertindas. So kalau kamu berpegang teguh kepada prinsip keadilan means, so kamu dapat bela nasib mereka lah. Membela nasib golongan yang tertindas. Ini kepentingan dia. Boleh keadilan ingat justice. Strict. Kepentingan membuat keputusan menggunakan prinsip keprihatinan. Inilah kadang-kadang kamu kena tahulah. Mengelakkan diri daripada menjadi mangsa keadaan atau kita panggil mangsa situasi. Understand? Yang ni semua dalam buku ada contoh lah. Understand? Okay, nampak tu. So kadang-kadang cikgu pun ada saman tau. Understand? Saman. Tapi kalau polis, betul-betul kalau polis tengok saman dia, semua saman dekat highway yang sama. Sebab dulu saya travel daripada Puchong ke Banting. Understand? So saya pakai highway SKVE. And of course, nak pergi sekolah kena cepat kan. Pergi sekolah takkan nak lambat kan. Understand? Saya mengejar masa sometimes. Understand? Menyebabkan saya speed. Understand? Speed trap ada banyak lah speed. Nampak tu. Okey, nampak tu. So kalau polis, let's say mereka mau ambil tindakan pun, of course mereka akan tanya. So saya boleh beritahulah keadaan. So pada masa tu, dia tengoklah keadaan saya cikgu. Zen, nampak tu. Nampak. So perkara biasa. Of course lah kerajaan kita, kamu tahu kan, dia akan bagi diskaun lah. Masa tu lah pergi bayar. Zen, nampak tu. So mereka tak ambil tindakan terus faham sebab kadang-kadang mereka tahu. Mereka kena tengok situasi. So mengelakkan diri daripada menjadi mangsa keadaan. Nampak tu? Situasi macam ini ada dalam buku. Understand? Nanti. Okay, then menjamin keamanan dan keharmonian masyarakat. Okay. Dan semua lapisan masyarakat mendapat keprihatinan yang sewajarnya. Orang bernasib baik ke, orang kurang bernasib baik ke, orang miskin ke, orang kaya ke, siapa ke, semua dapat keprihatinan. Nampak? Okay, something like that lah. So negara lebih nampak? Senang. Okay, next. Dalam buku kamu ada satu perkara dekat sini. Ini semua buku teks lah. Bahagian konsep, so cikgu just go through saja. Strategi menakul. Menakul means kamu boleh berfikir lah. Berfikir. You tengok strategi menakul means yang mana penting. Keutamaan. Yang menjadi keutamaan antara prinsip keadilan dengan keprihatinan. So yang ini dia ikut situasi lah, tetapi dalam banyak keadaan normally kadang-kadang prinsip keprihatinan. Dalam buku kamu pun dia ada cerita. Dalam banyak situasi kadang-kadang prinsip keadilan ini mengatasi prinsip keadilan. Nampak? So mereka ada sebut lah. So bila cikgu go through buku teks kamu dan ada satu soalan. Dalam situasi tertentu ketika membuat keputusan, kadang-kadang pemilihan prinsip keprihatinan mengatasi prinsip keadilan. So mereka suruh discuss lah. Understand? So you can see.
So dia ada satu top. Okay. So bila kamu hadapi situasi dilema moral okay. So kamu tengoklah, kenal pasti konflik dan permasalahan yang timbul, dan kamu kena buat pertimbangan moral dan membuat keputusan dalam pemilihan. You nak pakai keadilan ke atau keprihatinan. Nampak? Nampak mana satu kamu nak gunakan. Okay, so dalam buku pun ada cerita lah. Understand? Di mana, okay, dengar sini kalau pelajar itu ada masalah disiplin means, memang pelajar bermasalah disiplin. Kalau kamu ada disiplin means, kalau saya gantung, saya bagi you gantung sekolah means, kalau kamu digantung sekolah means, memang kamu tak boleh. Understand? Nampak. So kenapa mereka buat sistem macam itu adalah untuk pastikan even pelajar bermasalah ini, dia tahu kalau buat salah means nanti dia tak boleh take part, tak boleh wakili sukan. Mungkin dia suka bola sepak. Understand? Dia hero dalam bola sepak lah. Tapi dia ada masalah disiplin. Understand? He's not focused on his studies, but bola sepak adalah segala-galanya. So maksudnya disebabkan dia digantung sekolah, dia tak boleh ambil bahagian. According to law, dia memang tak boleh ambil bahagian. Dan kadang-kadang dalam sukan semua, kadang-kadang sekolah itu, sekolah pihak lawan, dia tahu kamu ini dibuang sekolah, tetapi macam mana kamu boleh ambil bahagian. Understand? So bila result keluar, you dah menang pun, ada orang boleh bantah keputusan tersebut. Dan mereka boleh bagi bukti means, dan emas kamu boleh ditarik balik lah. Something like that. Understand? Okay, nampak. So dalam situasi macam ini guru disiplin nak buat keputusan lah. Okay, mungkin dia tahu MSSD so jangan gantung. Jangan gantung dululah. Understand? Lepas MSC boleh gantung lah. Atau lepas dia menang, don't do that lah. See, don't foil your speech lah. Understand? So kita nasihat slow talk dengan dia. Mungkin dia mengubah sikap. Sebab tu kadang-kala prinsip keprihatinan kadang-kala boleh atasi keadilan. Keadilan means no. Sorry. Sekolah kita tak ada goal pun tak apa. I don't want you to take part. Then only fair. Nanti budak lain tengok, dia takkan timbulkan ini masalah sebab dia tahu kalau timbulkan masalah means dia tak boleh take part dalam sukan kegemaran mereka. Something like that. So you use benda itu sebagai untuk calmkan, untuk kontrol kamu lah. Understand? Nampak. So ini contoh yang cikgu bagilah. So dalam kehidupan kamu memang kamu akan hadapi situasi dilema moral. Understand? Okay, nampak. Boleh Okay. Nampak? Tapi kadang dalam sekolah, I tell you, you meniru dalam peperiksaan, memang kita bagi kosong lah. Tambah bagi muka. Understand? Kosong. Tapi kita inform parents lah. Beritahu dia, maybe out of stress, the fella tiru lah. Hati-hati anak kamu, suruh dia ubah sikap. Tapi ini exam sekolah, dia tak boleh buat benda ni macam dalam SPM sebenar. Nampak tu? So kalau dia weak dalam subjek dan sebagainya, then put tuition lah or something like that. Don't selalu nak result baik, dia bandingkan anak. Kita tak tahu apa yang berlaku dekat situasi rumah dia lah, yang menyebabkan dia tertekan sampai dia nak meniru. Zen, okay, nampak. Tapi untuk meniru semua, we don't give room lah. Itu memang kesalahan. Itu salah tetap salah, something like that. So kita kena tengok, buat keputusan nak pilih keadilan atau keprihatinan. Something like that lah. Boleh Dan buat justifikasi kewajaran. Kenapa saya buat keadilan based on keadilan? Kenapa saya terpaksa buat based on keprihatinan? Nampak Okay, something like that. Macam situasi yang mereka bagi dalam buku teks lah. Tengok sini That is one. Anggota polis trafik
Sebagai anggota polis, anda menahan seorang pengguna. Dia bawa kereta melebihi had laju. Setelah disoal, anda dapati pemandu tersebut memandu laju kerana keluarkan saman. So, you benarkan dia. Go. Zen, nampak tu. So, kita faham situasi kenapa dia bawa. So, tak ada apa-apa dia bawa suka hati bawa tu lain. Atau buat racing lain. Zen, so kita kena tengok situasi sometimes. Boleh, itu yang kita kata kewajaran dalam membuat keputusan. Sama ada kita nak pakai keprihatinan atau keadilan. Nampak? Tapi kamu kena, kalau kamu selalu gunakan keprihatinan, some people will take advantage. So, itu pun kamu kena tengok juga. Zen, okey, nampak. Ibu curi susu untuk anak, kena tangkap dekat shopping complex. All that lah, this kind of a situation. Boleh, okey, nampak. Dan the last one, of course, perasaan lah. So, dalam buku ada perasaan bangga dan syukur. Boleh? Okey? Okey, done. Nampak? So, saya sudah go through semua konsep yang ada dalam buku kamu lah. Konsep yang kamu kena tahu dalam prinsip keadilan dan keprihatinan. Boleh? Okey, next, students, we go for topical question. Boleh, understand, Okay. So, bahagian A, you punya structure question lah. Understand, Okay, nampak? Ni Amoy cantik, Zoom lah, tengok dia, understand. Macam ini buat kesilapan, macam mana saya mau beri dia hukuman? Nampak, Okay. Tapi saya rasa dia cantik sebab dia ada nama saya dekat belakang, tengok. Nampak? Kalau pakai Kitty saja mungkin tak cantik lah. So, dia ada nama saya, dia cantik lah. Okay, so kita joking saja dekat sana. Okay, kita go through. Tak boleh buang masa ni. Okay. Maklumat berikut berkaitan dengan kes penyalahgunaan wang syarikat. Kitty Suresh merupakan ketua Jabatan Kewangan dalam sebuah syarikat terkemuka. Dia telah berkhidmat dalam syarikat berkenaan 25 tahun. 25 years serve company itu. Baru-baru ini Kitty Suresh terdesak, situation desperate, menggunakan wang bernilai 10,000 tanpa. Reason adalah anaknya perlu menjalani pembedahan segera anaknya perlu menjalani pembedahan segera. So, untuk menyelamatkan nyawanya lah, dia buat macam tu. Tindakannya itu telah diketahui oleh majikan dan Kitty Suresh telah didakwa di mahkamah. Walaupun ini adalah kesalahan pertama. So, bila saya baca situasi ini, of course you know already, majikan adalah bos, kamu adalah pekerja. So, ini semua terms yang kamu kena tahulah. Majikan means boss. Bos, kamu adalah pekerja. So, ini yang ada dalam syarikat atau organisasi. Barulah itu organisasi atau syarikat. She have served so many years, 25 years, no. And this is the first time she's doing the mistake. Dia tak pernah buat benda macam tu. Dan dia ada reason dia adalah nak menyelamatkan anak. Masih majikan very strict, dia boleh nampak. Masih ambil tindakan, dakwa dia di mahkamah. So, apa tu? So, majikan pakai prinsip keadilan, bukan keprihatinan. Nampak tu? Okay, obviously you can see lah. You tengok itu decision majikan buat pun kamu sudah tahu. Okay. Tapi dia tanya kedua-dua lah. Dia tak cakap majikan dan sebagainya. Kalau tengok, bagaimanakah prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dapat digunakan untuk mengadili kes di atas. So, kalau kamu pakai prinsip keadilan means you don't give a room lah. Understand? Tak bagi muka kepada dia. Okay. Kenapa you tak bagi muka pada dia? So, you kena tulis lah. Kalau kamu gunakan prinsip keadilan means why? Sebab tindakan
Maksudnya kamu tahu dia dekat mahkamah kan? Okey, kenapa? Sebab Kiti Suresh, tindakan Kiti Suresh. Satu kali tulis nama penuh lah. After that, you boleh guna singkatan. So, tindakan Kiti Suresh salah di sisi salah di sisi undang-undang. Okey, nampak tu. Lepas itu, kenapa you terpaksa ambil tindakan dakwa dia dekat mahkamah? Okey, nampak tu. Okey. So, dia patut dikenakan hukuman supaya insaf dan tidak ulangi kesalahan yang sama. Pada masa depan lah, tak tulis pun tak apalah. Orang boleh faham. Ulangi means of course lah. Do it again in future. Nampak? Boleh? Okay. Itu boleh. So kenapa majikan itu strict pun kamu boleh bagi. Okay. So you boleh bagi another reason. Pekerja lain dalam syarikat tidak mencontohi. Tapi cikgu hanya beritahu kamulah. Kerja Okey, Cikgu hanya bagi dua saja dekat sini tau. Tindakan Kiti Suresh, kenapa kamu kena dakwa dia? Sebab tindakan Kiti Suresh salah di sisi undang-undang. Dan dia patut diberi hukuman supaya dia insaf dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nampak tu? Dan kenapa kamu very strict? Sebab you tidak mahu pekerja lain mencontohi. Pekerja syarikat yang lain lah tidak mencontohi tindakan Kiti Suresh. Dan lagi satu adalah majikan telah mengalami kerugian. Azan, so terpaksalah. Azan, okay, nampak. Okay. Next, kalau kamu gunakan prinsip keprihatinan means, boleh. Okay, so majikan fahami situasi terdesak. Tulis first time, tulis nama penuh Kiti Suresh yang perlu selamatkan nyawa anak. Bukan suka-suka. Dan dia gunakan duit itu untuk pergi second honeymoon ke third honeymoon ke, tak ada lah, understand. Ini seriously anak lah, understand. So we can see desperate situation lah. Nampak tu? Boleh Okay. Tapi kamu kena ingat lah benda ni lah. Okay Okay. Okay, you fahami situasi dia lah. Lepas itu, bukan you just maafkan dia like that. Dia maafkan, tak ambil tindakan, tetapi kamu masih beri amaran. So, majikan minta majikan beri amaran. Dan suruh, beri amaran dan suruh
Kirti bayar balik, atau kata bayar ganti rugi lah. Ganti rugi secara ansuran. Nampak? Boleh So kita maafkan dia. Kita tak ambil tindakan ke atas dia. Tak dakwa dia dekat mahkamah. Understand? Sebab kita faham situasi dia dan kita beri amaran berat. Amaran berat ke, how you call amaran, beri amaran akan kenakan hukuman berat kalau dia ulangi baliklah. So beri amaran dan suruh Kitty bayar ganti rugi secara ansuran. Nampak tu? So bolehlah sebab ini situation. Nampak tu? So kita takut nanti, you see sometimes kita terlalu baik macam ni. Tapi dia punya situasi memang betul anak dia, understand? Nampak tu? Boleh. Okay, kita takut nanti ada ibu lain yang akan buat. So following ni, semua orang buat macam tu, habislah syarikat, understand? Rugi, right? Understand? So kita tengok situasi sebenarnya. Understand? Okay, nampak tu. So kalau bos dia prihatin means, something like this lah. So kalau dia mengadili, pakai prinsip keprihatinan means, dia fahami. So dia akan maafkan, lepas tu dia fahami, lepas tu dia beri amaran jugalah dan juga suruh Kriti bayar balik. Something like that. Boleh Okey. Sekarang soalan kedua itu, dia tanya you. Adakah mencuri itu the only way to solve problem? No. So dia tanya ambil oleh Kriti Suresh untuk mengatasi masalah kewangan bagi membiayai kos perubatan anaknya. So dia memang ada cara lain. So cara lain dia adalah dia boleh meminjam. Minjam wang daripada siapa saudara mara, rakan atau majikan. Dia daripada syarikat pun minta. Sebab yang ini dibuat tanpa kebenaran. Azan, you boleh minta tengok majikan, you are having problem dan sebagainya, whether company can give any loan or not. Understand? Bagi orang kata advance, dia bagi duit dulu. Understand? Dan dia potong daripada gaji ke something like that lah. Understand? So ada syarikat boleh menawarkan benda tu semua. So you have to see all this first. Atau kamu juga boleh buat mohon 100 ni semua 150,000 semua kamu boleh buat personal loan tau. Azan, so mohon pinjaman. So dalam bank ada dua pinjaman tau. Satu pinjaman peribadi, personal loan. Another one adalah business loan. So ini bukan untuk business. So pinjaman peribadi, personal loan daripada bank. Nampak? Okay? Nampak. Selain daripada itu, apa lagi you boleh buat adalah bila you hadapi masalah, of course you can see wakil rakyat kamu lah. Kau pilih wakil rakyat pergi undi dia untuk apa? Bila kamu hadapi satu situasi yang sangat genting means you can refer dia. So kamu boleh meminta bantuan daripada wakil rakyat lah, wakil rakyat atau agensi kerajaan. Wakil rakyat ke agensi kan. Betul. Apa mereka akan buat adalah NGO ini akan buat they launch lah tabung untuk anak kamu ke, mau selamatkan ke anak kamu. So a lot of people will curah masuk beri bantuan lah. Understand So duit akan masuk. Something like that. Boleh. So ada banyak cara lain. Bukan mencuri. The only
cara untuk selamatkan anak, not necessary. Understand? Sebab tu soalan macam ini ditanyalah dalam exam. Mau tengok kreativiti kamu lah. Macam mana kamu selesaikan situasi. Okay? Okay. Then the next. If you are a majikan, sekiranya anda merupakan majikan Kitty Suresh, apakah tindakan anda? Setelah mengetahui punca sebenar Kitty Suresh menyalahgunakan wang syarikat. So you memang tahu. Then kamu kena bagi justifikasi, alasan. So let's say macam cikgu tengok macam boleh okey, nampak. Okey, you tulislah. Kalau kamu tak mau maafkan dia pun boleh. Anda dakwa dia pun boleh. Okey, nampak tu. Tapi saya mungkin maafkan dia lah. So tindakan saya adalah saya akan memaafkan. Maafkan Kitty Suresh. Okay, dan tulislah justifikasi, tapi tak ada markah untuk justifikasi. Kau tulis saja justifikasi, justifikasi saya, anda. Tak ada markah, tulis. So, bila kamu sudah bagi tindakan kamu, apa tindakan you akan ambil? Markah adalah 3. Buat 3 markah. So, maksudnya kamu kena bagi 2 justifikasi, 2 alasan. Nampak tu? Okay? Okay, nampak. So, pandai-pandai you lah, tengok markah dia. Azan, okey, justifikasi saya, okey, yang pertama justifikasi kamu adalah saya simpati. You gunakan perkataan tadilah yang kamu belajar tadi. The words all here lah. Nampak tu? So kamu prihatin, pemurah, kamu simpati ada. So the word is there. Nampak? Gunakan dalam jawapan kamu. Sebab tu you have to read apa yang ada dekat sana. So saya simpati. Okey, saya simpati dia hilang akal kerana terdesak untuk selamatkan anaknya. Selamatkan nyawa anaknya. Situation yang hilang akal means like you buntu. Sebenarnya ada banyak cara, tapi you like lock lah, understand? Nothing wrong, curilah, understand? Nampak tu. So hilang akal already. Tak boleh berfikir. Saya simpati dengan dia. Sudah kerja 25 tahun dalam syarikat and all that. Azan, okay, nampak. Then, apa you akan buat tindakan anda? So, saya akan boleh meminjamkan wang pun boleh. Kan, okay, so saya akan meminjam wang kepada saya akan meminjam wang kepada dia dan mengutip derma daripada pekerja-pekerja lain untuk menolongnya lah, meminjamkan wang kepada Kitty lah, tulis Kitty.
Okay, sambung. Okay. Second soalan. Ini pun isu dalam buku teks tau. Azan, keldai dada, isu dalam buku teks. Ada? So sebab itu kita kena pilih lah. You tak perlu baca yang bahagian lain. You baca konsep dulu, habiskan. You know the contents. Lepas tu, ini latihan, like penilaian semua adalah aktiviti atau latihan. Penilaian adalah SPM question lah. Tapi masalah dia adalah, dia tak ada bagi markah dekat sini. Kalau tak ada markah means macam mana kita nak menulis jawapan, berapa banyak kita tidak tahu. Sebab tu kamu kena cari soalan. Azan. Tapi you tak perlu cari soalan. Saya yang bagi you topical question. Lepas tu buat semua soalan trial seluruh negara, then you already safe already. Azan, okay, nampak. Ikut saja cikgu lah, senang cerita dia. Okay, maklumat di bawah berkaitan dengan isu keldai dadah. Nampak? Keldai dadah. So as a student, you must know what is isu keldai dadah tau. Keldai dadah means apa? Keldai means donkey lah. Betul kan? Ini keldai dadah means bukan drug donkey ya. Nampak? Azan. So keldai dadah means actually siapa tahu. Ada beberapa orang lah, understand. So keldai dadah adalah seseorang yang tengok betul-betul secara rela atau mereka mungkin tertipu lah. Secara rela atau diperdaya. Courier boy lah. Courier membawa dadah ke negara lain. Sekarang ada keldai account pun ada. Understand? A lot of things, very negative things all happening in the world. Understand? Okay, nampak. Boleh, ini maksud keldai dadah. Rela ini dia tahu dia bawa dadah. Diperdaya means dia tidak tahu bungkusan yang dia bawa itu ada dadah. Understand? Okay, nampak. Boleh, So that's why I have to be careful. Bila kamu ada dalam airport dan sebagainya, orang bagi apa-apa bungkusan semua, jangan terima. Sorry Encik, I'm not going to do all this, please. Sorry, nampak. Don't take very risk. Azan, you don't know, nanti jadi mangsa pula. Okay, mengapakah isu di atas berlaku? Okay, kalau sedar means, dia kerja untuk duit lah. So, ingat, tengok sini ya. Okay. 4 markah. Mengapa means 2 sebab you kena bagi kan? So, maksudnya sebab pertama, kamu kena bagi huraian atau contoh bagi dia. Dan sebab kedua, facts kedua kamu, sebab kedua lah facts kamu sebab kan? Dan huraian atau contoh for it. Azan, ini adalah pattern dia. Dan ingat, soalan SPM ini banyak cikgu dengar daripada pelajar-pelajar semua. Dia ada pecahan satu soalan structure itu ada 3 pecahan. So, it can be 4, 4 and 3 marks. Sorry. 4, 4 and mana boleh 3, right? 2. So, 10 marks. 3 pecahan. Or 3, 4. 6, 4, 10. Then you can obviously see dalam dua-dua soalan macam ini pecahan dia lakukan. Adakah yang lain 5, 2? Macam itu. Nampak tu? Okay. So, banyak situasi kita ada 4 markah punya. So, kalau ada 4 markah means soalan macam inilah pecahan dia salah satu 4 markah. So, maksudnya you mesti pandai tulis fakta dan juga huraian. Fakta dan huraian. Fakta itu tak perlu present dalam ayat lengkap. Understand? Tapi huraian itu you lengkap dan kamu tulis watak.
Azan, fakta not necessary. Azan, not like essay, essay semua necessary. Sebab itu structure you mesti score. You mesti tahu sikap buat structure. So yang ini dia sedar, so dia ingin cepat kaya. Okay, ingin cepat kaya, so you boleh kata mereka ditawarkan. Tawarkan imbuhan wang yang agak lumayan. Tapi kena tangkap, tahulah, gantung sampai mati kalau negara Singapura, Malaysia, all that is the same. Okay, nampak? Negara Singapura, apa yang memarah negara Singapura? Understand? Apa yang kamu bawa itu adalah benda yang salah. Understand? Okay, nampak? Boleh. Dan yang tidak sedar means ditipu, sindiket. Orang yang buat kesalahan itu kita panggil dia bukan orang yang buat kesalahan itu. Orang yang suruh kamu buat itu dia adalah sindiket di laman sosial. So ini cerita dia macam inilah, banyak orang di laman sosial kena tipu lah. Understand? So mereka memperalatkan kamu, mereka suruh kamu buat laman sosial ni. Kita ada banyak lah. Salah satu adalah love scam dan sebagainya. Kamu tipu dengan sebab ditaburi dengan janji-janji manis dan sebagainya. Understand? Kamu tertipu. Tertipu. Something like that. Ditipu sindiket di laman sosial. Okay. So ini yang sanggup lakukan apa sajalah. Understand? Tapi dia tak sebut dada, you pun tak tahu you bawa dada. Understand? So mereka mudah okay. So mudah terpedaya dengan cinta yang baru dikenali dan sanggup lakukan apa sahaja untuk buktikan cinta mereka. Nampak? Boleh. Dua reason lah. Satu, mereka tahu mereka bawa dada. Untuk duit mereka bekerja. Lagi satu adalah mereka terpedaya. Ditipu. So even saya boleh macam you perlukan kerja dan sebagainya, gaji lumayan dekat Singapura. So saya sudah set lah. Ni agent semua, kamu memang akan dapat tahu internet ini cikgu seriously mengajar dia kacau. Okay, so let's say lah Singapore you bekerja, so you pergi sana, agent is there already, you'll get the job already, everything is okay already, this the fees and all that, understand nampak? Boleh dia tunjuk pada you tapi dia tak forward kepada kamu. Jangan bimbang, understand nampak? Then dia kata I forgot already lah. Saya bagi you satu bekas like a present. This one you give to your new boss lah. My agent I say him thank you. I told thank you understand something. You bagi lengkap. Understand? So kamu terpedaya dengan sindiket. This word all must remember lah. Nanti ada scam all that
Orang yang buat salah itu adalah syndicate. Try to learn istilah. Gunakan bila keluar soalan. Pandai-pandai. Okay, next. Okay. Huraikan dua kesan sekiranya wanita terbabit dibebaskan. So, setiap wanita itu kamu bebaskan berdasarkan prinsip keprihatinan. Dua kesan, tak ada bagi Roman, tetapi markah 4 you sudah tahulah. It's the same procedure. Fakta, huraian contoh. Fakta, huraian contoh. Nampak? Okey, nampak. So, you kena tulislah. Okey. Kalau kita maafkan, so apa berlaku adalah lagi ramai yang menjadi mangsa. So, kalau kita maafkan, apa berlaku? Semakin people take advantage lah. Semakin ramai wanita. Hanya yang kena tangkap itu banyak wanita. Wanita tempatan. Ada number wanita tempatan jadi mangsa. Jadi mangsa, dan kamu huraikan benda itu. Okey, wanita tempatan akan diperalatkan. Okay, diperalatkan oleh sindiket dengan cinta dan janji manis. Okay, this is one. Kalau kamu nak sambung pun boleh atau kamu tinggalkan satu baris, tengoklah berapa baris yang mereka bagilah. Understand? Barisan yang mereka bagi. Okay, next. They are very happy syndicate. Tak ada orang yang kena hukum dan sebagainya, semuanya dimaafkan dan sebagainya. Understand? So, kes penyeludupan dada akan meningkat macam ni. Not strict. Kes penyeludupan dada semakin apa akan berlaku, you explain lah. So, hal ini akan menyebabkan imej negara terjejas. Malaysia pun sama, mana kita ada maafkan. Nampak gantung sampai matilah. Hukum mati mandatory. Hal ini akan menyebabkan. Kalau mati mandatory pun dia orang berani buat. Understand? Kalau kamu waive hukuman mati, tak tahu lah apa berlaku. Tetapi banyak negara yang sekarang menarik balik. Mereka bagi penjara seumur hidup. Understand? Tambah bagi hukuman matilah. So, hal ini akan menyebabkan imej negara terjejas di persada antarabangsa. Okay, done. And the last one, apa government kena buat? Nyatakan dua usaha yang perlu dijalankan oleh pihak kerajaan untuk menangani masalah keldai dada dalam kalangan rakyat Malaysia. So, dua usaha. Bukan satu usaha dan huraian. Dua usaha, dua markah. Boleh. Okay, one of it is what government can do is government boleh anjurkan kempen lah. So, government means as usual lah. Okay, menganjurkan kempen lah. Kalau kamu tak tulis kerajaan pun tak apalah. Atau kamu nak tulis satu kali boleh. Atau straight away bagi dia punya point pun okey. Menganjurkan kempen. Kempen kesedaran kita panggil. Kempen kesedaran saja 1 tahun, kadang-kadang dia terima, kadang-kadang dia cakap dia tak mahu terima sebab terlalu umum. So better give nama kepada kempen tersebut. So kempen anti dadah. Atau kempen kesedaran memerangi keldai dadah. Macam itu pun boleh. Bagi satu nama lah. Azan kepada kempen tersebut. Another one adalah kerajaan means dia kena menguatkuasakan undang-undang lah. Menguatkuasakan undang-undang. Lebih strict lah. Singapura dia memang strict. Menguatkuasakan undang-undang dengan menjatuhkan
mati mandatory. Mandatory terhadap mati mandatory ya, terhadap pengedar dadah atau terhadap kedai dadah pun boleh. Apa? Okey. Okey, dan so kita ada buat 2 soalan struktur lah. Azan, Okey, so next class kita akan continue dengan bahagian B dan C essay. Nampak? Okey. So topik ini not so difficult lah, tetapi banyak benda-benda kecil semua. Tapi cuba ingat dia punya konsep dekat sini lah. Semua banyak perkataan wujud tau. Untuk keprihatinan ada special perkataan. Lepas tu untuk keadilan ada special perkataan, terms yang ada dekat sana. So make sure you well versed kepada terms dia lah, so that dia boleh bantu kamu buat ayat huraian. Boleh faham? Okay? Dia punya recording lah. Camera pula. Understand? The recording. Stop recording first.